Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Okey, hari ini kita berjumpa kembali di hari yang sama. Okey, waktu yang sama. Okey, kelas ulang kaji topik tingkatan 4 iaitu program Segar Bayu minggu yang keempat. Okey, hari ini kita masuk set B bilangan 2. Jadi saya harap kamu dah cuba buat. Okay, and then kita check bersama-sama, kamu tanda. Kalau kamu tak buat lagi bila tonton ni, kurang sikit dia punya kesan. Okay, jadi semasa saya menunjuk jawapan, kamu boleh buka mic untuk bersuara, nak bagi tahu saya kalau saya tersalah tulis ke, tersalah kira ke. Okay, okay. Seperti biasa untuk set B, kita hanya ada dua tajuk sahaja, iaitu tajuk fungsi dan fungsi kuadratik. Okey, jom kita tengok soalan 1, iaitu fungsi. Okey murid-murid, sekarang ni saya nak tanya kamu, yang saya highlight ni, okey, ini sebenarnya bentuk apa ya? Siapa nak jawab? Ini bentuk apa? Bentuk koordinat. Bentuk koordinat, okey, koordinat betul, tapi dia punya ayat yang lebih tepat. Okey, apa bentuk dia? Kita ada bentuk arrow diagram ataupun gambar rajah anak panah. Okey, ini bentuk apa? Tata tanda set. Tata tanda set. Okey, kurang tepat. Okey, lagi satu, siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Apa saya tak dengar? Pasangan tertib. Okey, pasangan tertib. Okey, betul. Pasangan tertib ataupun pad order pad. Macam tu, pasangan tertib. Okey, yang koordinat tadi betul lah, dia bentuk koordinat. Tapi lebih cantik kita panggil dia pasangan tertib ataupun pad order. Okey, and then jom kita tengok. Okey, rajah di atas menunjukkan hubungan pasangan tertib. Dia pun dah bagi kat sini pasangan tertib. Okey, ordered pairs. Okey, nyatakan domain bagi relation ini. Okey, domain. Jadi kita ada banyak cara. Jadi kalaulah dia bentuk pair ordered pairs ke, okey, kita kalau nak boleh ada banyak cara tau. Salah satu cara ni nak bagi confirm, kita tukarkan kepada arrow diagram. Jadi nak tukarkan kepada arrow diagram, saya buatlah ini X, ini Y. Jadi saya keluarkan X kita adalah A, B, C, D. Kita punya Y adalah 1, 2 dan 4. Jadi kita buat anak panah. A ke 1. Ingat anak panah mesti ada anak panah tau. Jangan tak buat anak panah. Lepas tu B ke 2. Macam ni B ke 2, C ke 2 dan D ke 4. Macam ni rupanya. Jadi okey, domain. Okey, domain adalah semua unsur di dalam X. Okey, jadi macam mana kita nak buat semua unsur dalam X adalah, jangan lupa kita buat curly bracket. Okey, A, B, C, D. Okey, itu adalah domain. Okey, domain adalah yang ini. Semua dipaksi X. Okey, seterusnya B. Okey, siapa nak bagi jawapan kat saya, apakah objek untuk 2? Salah tak apa, kena berani. Siapa objek untuk 2? B dan C. B dan C. Siapa yang bercakap tadi tu? Afika. Afika. Okey, B dan C. Objek untuk 2, maksudnya 2 adalah image. 2 adalah image. Objeknya terbalik ke sini. Oh, B dan C. Jadi kita letak jawapan B dan C. Tak perlu bracket. Macam tu je. Okey, jadi siapa yang salah tolong buat pembetulan. Okey, siapa yang betul? Okey, tanda. Good. Okey. Jadi siapa tak sempat? Okey, print screen sekarang. 1, 2, 3. Okey, kita dah selesai soalan nombor 1. Ni basic. Kalau salah sayang sangat. Okey. Okey, kita bergerak ke soalan nombor 2. Masih fungsi. Okey, ini bentuk apa fungsi kita ni? Okey, siapa nak bagi tahu? Ni bentuk apa pula? Okey, siapa nak jawab? Ni bentuk apa? Tadi dah bentuk pasangan tertib. Saya buat tadi bentuk arrow diagram ataupun gambar rajah anak panah. Yang sekarang ni fungsi ni dalam bentuk apa? Graph. Graf. Okey, bagus. Siapa yang menjawab itu? Macam tu pula kan? Graph. Okey, terima kasih. Okey, jadi ini adalah bentuk graf. Okey, bentuk graf pun kita sebenarnya boleh tukar kepada arrow diagram macam tu. Jadi kalau kita nak tukar kepada bentuk arrow diagram, dia agak banyak sikit lah. Okey, kita berlatih lah ni, kita tukar.
Memang dia tak suruh pun kita berlatih. Okey, maksudnya ni X kita adalah set A. Okey, lepas tu Y kita adalah set B. Okey, tak nampak pula saya. Lepas tu kita keluarkan. Okey, A kita yang ada titik siapa? A yang ada titik adalah -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. B pula mana yang ada koordinat? Koordinat sini kosong ada ni koordinat dia. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kamu buatlah anak panah. Okey, buatlah anak panah. Jadi kita tengok titik yang pertama ni -2, 4. -2 pergi ke 4. Okey. Lepas tu koordinat ni pula -1 ke 3. -1 ke 3. Okey, lepas tu ini pula 0 ke 2, 0 ke 2. Okey, titik ni pula 1 ke 1. Tengok Caca Mabar dah. Titik ni pula, okey, 2, 0, 2 ke 0. Okey, jangan lupa garis anak panah. Garis anak panah Yang ini pula 3 ke 1. 3 ke 1. Okey, last kali kat sini 4, 2. 4, 2. Okey. So, soalannya sekarang, apa itu kodomen? Tadi domen. Siapa nak bagi jawapan? Kodomen apa? Kodomen adalah semua unsur dalam A ataupun semua unsur dalam B. Semua B. unsur dalam B. Okey, betul. Semua unsur dalam B. Jadi, kodomen perlu ada bracket atau tidak? Perlu. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi, 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, lepas tu julat. Julat adalah pasangan image dan objek. Jadi, sekarang kita tengok semuanya ada. Kat sini sekejap saya highlight. Semua nombor kat sini ada objek. Jadi semuanya adalah julat. Jadi kena tulis, kodomen. Okey. Julat semua sama juga dia punya jawapan. Okey, jawapan dia tetap sama juga. Kodomen, okey. Sama juga semua image-nya ada objek. Okey. Begitu. Jadi kalau sama dengan jawapan saya, tolong tandakan betul. Okey, good. Nak bagi bintang ke apa ke, love ke. Okey. Ada soalan? Ya sayang? Negatif 2 dengan negatif 1 tu tak payah ke? Mana -2 -2 dengan -1. Okey, sekarang ni kodomen. Kodomen adalah semua dalam B kan? Sekejap saya ambil pen merah. Okey, ini kodomen kan? Okey. Jadi kodomen hanya ada 0, 1, 2, 3, 4. Betul ke Cikgu Dolina? Betul. Kodomen kita adalah set B dan paksi Y. Paksi Y kita hanya positif. Kita tak ada paksi Y yang negatif. Okey. Okey, boleh sayang? Boleh dapat? Boleh? Okey. Lepas tu, okey, ada lagi soalan? Ya sayang? Kalau tak ikut urutan tak apa ke? Maksudnya start pada 4, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Jadi secara kebetulan soalan ni julat dia sama jawapan dengan kodomen. Jadi jangan keliru pula tau. Secara kebetulan. Okey. Jadi, macam mana kalau contoh saya bagi contoh Saya bagi contoh. Print screen dulu. Siapa nak print screen? Okey, saya bagi contoh ni. Saya padam dulu. Contohlah ini set A, ini set B. Contohnya sini adalah 2, 4, 5, 8, 2, 7, 3. Contohnya sini pergi sini, sini pergi sini, sini pergi sini. Okey, soalan dia kata apakah range atau julat? Kita fokus kepada B dia, dekat B dia, siapa image yang ada pasangan dengan objek. Jadi yang ada pasangannya adalah yang saya highlight ni. 2 dengan 7 je. 3 tak ada kan? Okey, jadi kesimpulannya kita punya range adalah 2, 7. Okey, jelas Sebab soalan yang nombor 2 ni secara kebetulan jawapan mereka sama. Takut nanti kamu confuse. Okey, ada soalan tak? Sebelum kita bergerak ke soalan nombor 3. Tak ada ya? Okey, seterusnya kita bergerak ke soalan nombor 3, masih fungsi. Okey, masih fungsi. Okey.
Diberi fungsi yang berikut, okey, diberi fungsi yang berikut, lepas tu cari nilai K sekiranya F K, di mana F tu objeknya K, image-nya negatif 9. Ingat apa yang dalam bracket ni adalah objek. Ini adalah objek, yang ini adalah image. Okey. Okey, maksudnya bila objeknya K, image-nya negatif 9. Macam tu juga cara kita nak terangkan. Okey, sekarang nak cari nilai K. Okey, kalau saya suka buat macam ni. Saya tulis dulu, FK sama dengan negatif 9. Ada banyak cara, ini salah satu. Okey, lepas tu saya terus gantikan F tu. Saya masukkan persamaan ni. Tetapi X-nya saya terus tukar kepada K. 2 tolak K. Macam ni. Seterusnya baru kita buat darab. Bawa ke kanan semuanya. Pembawah kita tu. Jadi kita akan dapat macam ni lah. Okey. Jangan lupa berhati-hati bila kamu nak expand. Okey, expand dengan berhati-hati. Okey, kita akan dapat di sini. Negatif 18 tambah 9K. Okey, jadi kita nak dapat nilai K kan, kita kalau boleh semua unknown ataupun sebutan berada di sebelah kiri. Jadi 3K tolak 9K sama dengan negatif 18. Okey, jadi kita sambung di sebelah, negatif 6K sama dengan negatif 18 dan terakhir sekali K, negatif 18 bagi negatif 6, kita akan dapat 3. Okey, ada soalan dekat sini? Dapat. Okey, Dapat. bagus. Okey, terima kasih. Okey, siapa nak print screen? Print screen. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 4. Okey, masih fungsi. Okey, nombor 4. Okey, boleh tak saya nak kamu bagi saya jawapan nombor 4A. Nanti kita bandingkan sama tak jawapan kita. Okey, 4A. Siapa nak bagi jawapan? Apa jawapan 4A? Nak try cikgu? Okey, boleh. 4x tambah 3 bahagi 2. Okey, tu siapa nama tadi? Syahira. Syahira. Okey, Syahira. Betul ke ni? Syahira ni. Syahira. Okey. Okey, siapa nak bagi jawapan B? Okey, tak apa, bagi dia. Jawapan salah tak apa. Kena berani bagi. Siapa nak bagi jawapan B? Bagi saya. Okey, Cikgu Darina. Petik Cikgu Darina. Siapa nak? Saya nampak Faika. Okey, Faika. Apa jawapan B, Faika? Ada tak Faika? Cepat. Bagi jawapan B. Tak ada yang bagi jawapan. Ada tak Faika? Tak ada. Tak ada. Siapa lagi nak bagi jawapan? Siapa lagi ni Cikgu Dalina? Kita nak tengok kat jawapan dia orang ni. Azim mana Azim? Azim. Ada tak? Azim ada? Tak ada. Azim tak ada. Lagi Iklan. Dia ada Iklan. Mana pergi ada semua orang ni? Sunyi semua korang ni. Korang ni buka waktu tak pergi mana? Minum petang kot ni. Aduh. Okey. Jom Kau buat kita. kacak. Tak ada. Saya. Siapa tu? Betul. Seri. Sri. Tak tahu lah betul ke tak cikgu. Tak apa. Tak apa. 4x tambah 17. 4x tambah 17. Okey, tak apa. Kalau salah tak apa. Nanti kamu boleh tahu kat mana kesilapan kita. Okey, soalan nombor 4. Okey, dia nak tanya fungsi songsang. Okey, inverse function. Okey, jadi dah bagi dah ini fungsinya. Okey, kalau ada banyak cara yang saya guna, saya gantikan y dia, let y. Okey, 2x tolak 3/4. Kita ini macam algebraic formula, rumus algebra. Kita jadikan x sebagai subjek, 4 darab y, 4y sama dengan 2x tolak 3. Kita jadikan x sebagai subjek, jadi 4y tambah 3 sama dengan 2x. Dan akhir sekali kita dapat 4y tambah 3/2 sama dengan x. Okey, bila dah siap, kita masukkan dalam f inverse ataupun f songsang x. Terus tukarkan y tu kepada x.
Okey, jadi di sini okey betul sama dengan jawapan Syahira tadi. Okey, tandakan. Okey. Jadi kita berjaya untuk dapat jawapan A. Okey, jom kita tengok okey jawapan B. Okey, jawapan B adalah fungsi komposit gubahan di mana F inverse G. Okey, kejap saya. Okey, F inverse G Okey. Jadi di sini F negatif 1G. Ini saya tambah X kat sini. F inverse G tu maksudnya G ni masuk dalam F inverse. Macam tu. Jadi saya gantikan dulu apa itu GX. GX kita adalah 2X tambah 7. Macam tu. Lepas tu baru masukkan 2X tambah 7 tu dalam fungsi yang kita dapat inverse tu. Okay, yang saya highlight di sini. Saya masukkan dalam ni. Okay, jadi kita akan dapat di sini. Okay, 4. Okay, 2X tambah 7 tambah 3 per 2. Lepas tu kamu expandkan berhati-hati. Okay, expandkan berhati-hati per 2. Okay, lepas tu kamu ringkaskan, kita akan dapat 8X tambah 31 per 2. Nanti kat sini Seri dah tahu dah kat mana silapnya Seri? Tahu. Terlupa bahagi 2 ke? Ya. Tak, saya start dekat saya pergi potong 2 dengan 4. Okey. Okey, terima kasih. Jadi hati-hati ya. Sebab Seri dipotong 2 dengan 4 yang saya highlight ni kejap. Okey. Kita tak boleh potong 2 dengan 4. Kenapa tak boleh? Sebab kita ada tambah 3 kat sini. Kat sini ada 2 sebutan. Okey, kalau tambah 3 tu tak ada, kita boleh potong terus. Okey, jadi siapa nak print screen? Boleh print screen. Yes, selesai kita punya soalan 4B. Good. Okey. Jom kita tengok soalan terakhir untuk fungsi. Okey. Kita buat kertas satu, cepat-cepat dia pergerakan kita. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey, apa pula soalan ni? Okey, kamu tengok betul-betul dia bagi fungsi F, dia bagi fungsi G. Okey, lepas tu dia bagi tahu FG sama dengan GF. Jadi dia melibatkan gubahan, fungsi gubahan ataupun composite function. Jadi kalau nak mengelakkan kekeliruan, kita buat satu persatu. Okey, seterusnya soalan dia kata express K in term of H. Okey, kita nak K dalam sebutan H. Ingat, bila express ataupun ungkapkan K, bermaksud K mesti positif, K mesti single. Okey, jangan lupa ya untuk proses express atau ungkapkan K mesti positif dan mesti single. Okey, itu syarat kita. Okey, jom kita tengok. Okey, saya buat satu persatu. Saya nak buat FG dulu. FGX bererti kita masukkan G dalam F. Siapa G kita ni? Okey, 3K tolak 1/2X. Macam tu. Jadi kita masukkan dalam persamaan F. F kita tadi adalah 2X tolak H. Jadi kita masukkan dalam ni. Ini adalah 3K tolak 1/2X. Masukkan dalam persamaan F tadi. Jangan takut bila ada pecahan. Kita darab je berhati-hati. Kat sini kita akan dapat 6K. Okey, lepas itu 2 darab negatif 1/2 kita akan dapat negatif 1, maksud negatif X. Okey, lepas tu tolak dengan H. Okey, tolak dengan H. Okey, bermaksud kita punya H tu jangan darab 2 Okey, 2 tu hanya untuk dalam bracket ni sahaja. Okey, kalau saya tersilap kira cakap, okey. Jadi sekarang, saya nak susun X lah dekat depan. Susunan tak kisah, tapi saya saja nak letak X kat depan. Okey, biarkan. Seterusnya, saya dah berjaya cari FGX. Okey, sekarang saya nak cari fungsi gubahan GF pula, GFX di mana F masuk dalam G, 2X tolak H, tutup balik. Okey, lepas tu G apa? Salin 3K tolak 1/2X. Okey, jadi saya masukkan apa dalam bracket tu? 2X tolak H. Okey, berhati-hati bila kamu expand. Dekat sini kita akan dapat 3K.
Negatif 1/2 darab 2, negatif 1, jadi negatif X tambah 1/2 H. Macam itu. Jadi saya pun susun juga X dekat depan. Okey, nampak kot ya? Okey. So, dah selesai. Sekarang ni dia suruh ungkapkan K dalam sebutan H. Dia kata FG sama dengan GF. Okey, bila samakan, tengok saya highlightkan dengan biru kat sini. Ni sama. Ni sama. Jadi tak perlu nak cari apa-apa. Okey, saya highlightkan dengan kuning pula. Okey, disebabkan dia sama, yang kuning ni mesti sama dengan sini. Sebab mereka sama. Jadi bila dia kata sama, jadi kita samakanlah. Okey, saya buat. Okey, kita samakanlah macam ni. Okey, 6K tolak H sama dengan 3K tambah 1/2 H. Nampak ke tu? Nampak ke ya? Okey, lepas tu kamu ringkaskan. Disebabkan kita nak K, saya bawa K di sebelah kiri lah, senang. 1/2 H tambah H. Jadi 6K tolak K, 3K. 1/2 H tambah 1 H. Kita akan dapat berapa? 3/2. Oh, bagus. Terima kasih. 3/2. Okey, sekarang kita nak cari K. K dalam sebutan H. Okey, 3/2 bahagi 3. 3 tolak kat sana sebab 3 mesti positif, 3 mesti single. Okey, sekarang K. 3/2 bahagi 3 dapat berapa? 1/2. Okey, bagus. Tahniah semua. Jadi kamu berjaya express K in term of H. Okey? Jadi K positif, K single. Gitu. Pandai. Jadi, okey, tandakan betul. Jadi, print screen. Siapa nak print screen? K. Kalau kamu tengok betul-betul kan, function ni tak susah pun. Yang penting kamu faham konsep dia macam mana. Okey? Okey. Jadi sebelum kita pergi ke soalan fungsi kuadratik, ada apa-apa nak tanya untuk graf, untuk fungsi? Ada ke? Ego, Ya sayang. nak tanya, kalau kita buat direct boleh Ego? Maksudnya kalau terus buat FG sama dengan GF, terus kita kembangkan. Kita expand terus. Okey, maksudnya adakah maksud, siapa yang bercakap tadi ya? Idlan. Okey, Idlan. Maksud Idlan terus masukkan FGX ni, terus samakan dia. Macam ni. Yes. Boleh, tak ada masalah. Okey. Nanti kalau siapa yang dah pro, okey, working step yang saya tunjuk ni untuk yang noob tau, yang noob dulu. Nak bagi nampak. Jadi siapa yang dah pro, kamu boleh terus sambungkan dia. Bila kamu sambungkan dia kan, saya guna pen merah ni, dia akan bentuk macam ni lah nanti. 3K tambah 1/2 H. Okey, nampak ke tu? Okey. Dia akan panjang macam ni lah. Nanti by the end, tetap dan juga kamu dapat jawapan yang ini. Okey? Okey, terima kasih Idlan. Okey, ada siapa-siapa lagi? Okey, tak ada. Okey, kita bergerak ke soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 pula. Soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 adalah fungsi kuadratik. Okey, kita tengok. Okey. Jangan lupa fungsi kuadratik ada 3 bentuk. Siapa tak tutup mikrofon ya? Okey. Fungsi kuadratik ada 3 jenis root jangan lupa no root, equal root, different root. Kamu kena ingat, okey, no root less than 0, equal root equal 0. Okay, different root more than 0. And then kena tahu no root tiada intersection with x axis. Kalau equal root satu je persilangan dengan paksi x, kalau different ada 2 persilangan dengan paksi x. Okey, jom kita tengok. Okey, daripada soalan, okey, diberi 2 dan k tolak 1 ialah punca-punca bagi persamaan ini. Okey, cari nilai k dan t. Okey, ada banyak cara, ini salah satu cara. Okey, kamu kena ingat kalau dia kata punca, punca adalah x sebenarnya, nilai x. Okey, jadi salah satu cara nak cari jawapan untuk soalan A, okey, saya salin balik x2 tambah 3x sama dengan t. Disebabkan punca adalah nilai x, jadi saya ambil 2 ni masukkan dalam nilai x saya.
2 kuasa 2 tambah 3, sini 2. T jadi 4 tambah 6 sama dengan T. Jadi saya dapat T sama dengan 10. Dapat dah nilai T. Okey. Jadi kalau boleh T kamu biar duduk di sebelah kiri. Okey, seterusnya kita nak cari K pula. Jadi saya salin semula. X kuasa 2 tambah 3X sama dengan 10. Saya ganti balik. Jadi X kuasa 2 tambah 3X. Saya jadikan general form lah, senang. Okey, bentuk dah selesai. Bukan ke punca tadi adalah nilai X. Jadi saya masuk pula K tolak 1 ni dalam X. Macam ni. Saya masukkan K tolak 1 kuasa 2 tambah 3 ni. K tolak 1. Menggeletar. Okey. Jadi kamu expand dengan berhati-hati. K kuasa 2 tolak 2K tambah 1. Jangan lupa macam mana expand to bracket. Tambah 3K tolak K tolak 10. Sama dengan kosong. Macam tu. Jadi kita ringkaskan. Okey, ringkaskanlah. Bila ringkaskan, saya terus ringkaskan. Saya akan dapat dekat sini K square tambah K tolak 12. Okey. Okey, kat situ kita dah nampak dah persamaan kuadratik. Nak cari nilai K, persamaan kuadratik factor 2 bracket, masukkan dalam kalkulator kamu tu. Masukkan dalam kalkulator kamu, pastikan dah tersusun A dulu baru B baru C. Okey, kamu akan dapat K kamu 4 dan K atau K kamu negatif 3. Jadi ingat macam mana nak masukkan semula dalam bracket. K tolak 4, K tambah 3. Jadi kita berjaya mencari nilai K dan nilai T. Okey, ada sebarang soalan di sini? Ini salah satu cara ya. Tak ada. Okey, bagus. Ya sayang. Ya. Kita guna yang negatif B per A dengan C per A tu boleh juga kan? Boleh menggunakan teknik Cikgu, saya pakai boleh. sopo. Okey, boleh. Teknik SOPO pun boleh. Okey, bagus. Dah ada yang pandai aplikasikan formula SOPO. Ingat SO adalah negatif B per A, PO adalah C per A. Okey, boleh. Bagus. Terima kasih. Cikgu, tapi kalau guna sopo, K dapat satu jawapan je. Okey, K dapat satu jawapan. Okey, sebab sekejap maksudnya kamu cari T dulu memang 10, betul? Ke kamu asingkan? Cari T dulu dapat 10. Lepas tu baru kamu cari SOPO, macam tu? Okey, tak apa. Nanti kamu ambil gambar, nanti bagi kat saya kat Telegram, saya nak tengok working step kamu. Boleh? Boleh? Okey. Okey, seterusnya murid-murid, okey, kita pergi ke B. Okey, kita pergi ke B. Okey, saya padam ya. Siapa nak print screen, boleh print screen. Okey, kita pergi ke B. Okey. Okey, cari julat P jika persamaan, okey, persamaan yang di highlight ini tidak mempunyai punca nyata. Tidak mempunyai punca nyata. Ingat bila nak jawab soalan highlight. Lepas tu bila highlight cari clue dia. Oh, tidak mempunyai punca nyata. Tolong bagi tahu saya apakah formula tidak mempunyai punca nyata. No root. Okey. Okey sayang, B. B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, jadi sekarang kita kena ada A, kena ada B, kena ada C. Lepas tu kita fokus pada persamaan kita. Adakah ia sudah tersusun A, B, C? Oh, bila kita tengok dah tersusun lah. Okey, bila dah tersusun, keluarkan apakah A, apakah B, apakah C. Saya keluarkan A kita adalah P, B kita adalah 6, C kita semua unknown ataupun nombor yang tidak ada X. Maksudnya P tolak 8. Biasakan kamu keluarkan dahulu. Okey, bila dah keluarkan, baru masukkan dalam formula di mana B kuasa 2 tolak 4, A, C kamu P tolak 8. Less than 0. Macam tu. Jadi kembangkan dengan berhati-hati. 36. Kalau macam ni, kalau yang saya highlight ini, kamu macam keliru macam mana nak kembangkan. Okey, buat satu persatu.
buat satu persatu tu bermaksud saya settlekan ni dulu. Okey, settlekan tu dulu. Okey, kat sini dapat negatif 4P. P tolak 8. Okey, siapa dah pro tak apa, boleh letak direct Kat sini negatif 4 P kuasa 2 tambah 32P. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kat sini kita nampaklah membentuk quadratic equation. Jadi saya susunlah negatif 4 kuasa 2 tambah 32P tambah 36 lebih kecil daripada kosong. Ingat ya, bila quadratic equation pastikan ia paling ringkas. Okey, tolong bagi tahu saya selain daripada paling ringkas, apa lagi untuk quadratic equation ni? Apa lagi yang perlu kita buat bila kamu pandang tu? Positifkan dia. Okey, positifkan dia. Dia tu siapa? Yang A Yang kuasa P 2. kuasa 2 tu. Okey, bagus. Okey, bagus. gitu. Okey, kita positifkan A kita. Okey, good. Okey, positifkan A. Jadi kita nak bahagi berapa nak kecilkan? Negatif 4. Okey, bagus. Kita bahagikan dengan negatif 4 senang, okey? Okey, kita bahagikan dia dengan negatif 4. Okey, bila kita bahagikan dia dengan negatif 4, automatik sini akan jadi positif P kuasa 2. Dekat sini tolak dengan 8P, dekat sini tolak dengan 9. Ingat, kalau ada tanda ketaksamaan juga berubah. Jangan lupa ni, ni ya. Okay, fokus kepada tanda ketaksamaan. Okey, seterusnya dekat sini selesai. Zras. Okey, so sekarang kita faktorkan. Okey, kita faktorkan ia. Jom kita faktorkan. Masuklah dalam kalkulator, kamu akan dapat faktor. Sepatutnya kamu akan dapat kalau kamu faktorkan, saya tulis kat atas P sama dengan negatif 1 dengan 9. Okey, tapi itu bukan jawapan tau sebab kita ada tanda ketaksamaan ni. Okey, jadi saya letaklah sini P tambah 1, P tolak 9. Okey, P tambah 1, P tolak 9. Jadi untuk mencari julat ataupun range, okey, dia ada banyak cara, sama ada line ataupun graf. Jadi kalau saya tunjuk dalam bentuk graf. Okey, persamaan kuadratik sentiasa senyum bila A kita positif. Jadi saya bagi senyum lah. Okey, betul saya buat ni untuk X. Jadi nilai X kita yang berada di sini. Okey, maksudnya siapa lebih kecil duduk di sebelah kiri? Negatif 1. Siapa paling besar duduk sebelah kanan? 9. Okey, kamu ingat konsep ni? Kalau lebih besar, okey, siapa nak tolong saya? Kalau lebih besar, lorek atas atau lorek bawah? Atas. Okey, bagus. Tahniah, kita lorek atas. Atas ni di sini murid-murid. Atas ni di sini. Okey, jadi bermaksud bila ada dua lorekan, maksudnya P1 di sini, P1 di sini. Okey, jawapan yang pertama, okey, P ni berada di sebelah kiri negatif 1, pandang kiri. Okey, yang kedua tu P berada di sebelah kanan 9, jadi pandang kanan. Maksudnya P lebih besar daripada 9, P lebih kecil daripada negatif 1. Okey, ada sebarang soalan? Tak ada. Tak ada? Okey, terima kasih. Jadi siapa nak print screen? Print screen. Okey, good. Okey, ni panjang sikit soalan ni. Ni soalan kertas 2 ni. 6 soalan, 6 markah tau. 6 markah. Kertas soalan kertas 2 tahun time KBSM lah. Tapi bila ke SSM dia boleh masuk kertas 1, 6 markah. Okey, jom kita tengok soalan 9, soalan 7. Okey, 9 pula. Okey, soalan 7, ni jangan lupa SOPO. Okey, SO adalah A tambah beta. Contohnya alpha beta adalah product of root. Ingat negatif B per A, C per A. Dan bagaimana untuk membuat persamaan kuadratik? X square tolak sums of root X. Lepas tu tambah product of root. Jadi kesemua ni tidak diberi dalam exam, jadi kamu kena ingat. Okey, ingat. Okey, seterusnya. Okey, jom kita tengok. Okey, apa maklumat dia? Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca 1/2 dan negatif 5. Okey, siapa nak bagi jawapan? Tolong bagi saya jawapan. Nak cek sama tak jawapan kita? Okey. Siapa nak bagi jawapan? Salah tak apa, jangan malu. Okey. Saya cikgu. Okey, apa jawapan?
2x kuasa 2 tambah 2x. Okey, tambah 9 apa? Okey. tolak 5. Okey, jom kita tengok. Okey, adakah jawapan saya sama dengan jawapan Cik Seri? Okey, jom kita tengok. Oh, kita kena buat sopo lah. Ada dua cara tau, sama ada sopo ataupun cara masukkan dalam bracket. Okey, saya tunjuk cara so dulu. Sopo adalah sum of root. Jadi 1/2 tambahkan dengan negatif 5. Okey, dekat sini kita akan dapat negatif 9/2. Po pula adalah product of root. Okey, kita darabkan dia. Okey, kita akan dapat negatif 5/2. Okey, jangan lupa kita dah ada so po, bermaksud x square tolak so x tambah po equal 0. Jadi saya masukkan so negatif 9/2x. Okey, tambah negatif 5/2 macam ini. Jadi saya hilangkan bracket, saya akan dapat x square tambah 9/2x tolak 5/2 sama dengan kosong. Ingat, pastikan general form tak ada pecahan. Jadi pembawah kita 2, darab semua dengan 2, nak hilangkan pecahan. Okey, ini adalah kaedah. Oh, sama tak jawapan? Oh, sama dengan Seri. Ini adalah kaedah 1. Jom kita tengok apakah kaedah 2. Kaedah 2 dia ringkas sikit. Okey. Okey, kaedah 2. Okey, kaedah 2, root adalah x. Sebenarnya macam ni. X tu sebenarnya 1/2. X tu sama dengan negatif 5. Jadi masukkan semula dalam bracket. Macam ni. Oh, maksudnya 2x tolak 1, x tambah 5. Jadi kita kembangkan. 2x kuasa 2 tambah 10, x tolak 5 sama dengan kosong. Ringkaskan 2x square tambah 9x tolak 5. Dapat juga jawapan. Jadi terserah kepada kamu, nak pilih teknik yang mana. Okey. Ada sebarang soalan? Tak ada Okey, kalau tiada sebarang soalan, kita bergerak ke soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Okey, cari julat nilai X. Ini simple je. Kalau salah, memang sayang. Murid-murid memang sayang. Okey, dia dah bagi persamaan. Dia suruh cari julat. Julat dia mesti kita kena buat graf tu. Okey, dan kita kena shadedkan graf. Jadi, kita expandkan persamaan. Kat sini kita akan dapat 6x square tolak 2x. Okey, macam ini. Jadikan general form, bawa semua ke kiri. 6x square tolak 2x tambah x tolak 1. Begitu. Ringkaskan. Okey, dah bentuk general form. Jadi kita buatlah faktor. Faktor tu bracket. Masuk dalam kalkulator kamu tu. Dekat sini saya akan dapat 3x, 2x, 1 tolak tambah. Kalau kamu masuk dalam kalkulator, kamu akan dapat x kamu negatif 1/3 dan 1/2. Conteng ke tempat lain. Lepas tu baru kita buat graf. Disebabkan graf kita mesti senyum sebab A kita positif. Jadi saya buat senyum. Okey. Siapa yang paling kecil duduk di sini, negatif 1/3. Siapa paling besar duduk di sebelah kanan, 1/2. Okey murid-murid, lebih kecil di sini lorek atas atau lorek bawah? Siapa nak jawab? Lorek atas ataupun lorek bawah? Bawah. Lorek bawah. Tiada jawapan daripada mereka. Oh, bawah. Bawah cikgu. Okey, bagus. Bawah macam ni ya. Okey, bawah macam ni. Jadi X kita berada di tempat lorekan lah. Jadi kalau ada satu shaded. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kalau ada satu shaded bermaksud satu jawapan. Jadi saya ikut susunan dia. Kamu tengok, saya ikut susunan dia. Okey. Tetapi sentiasa lebih kecil. Sebab negatif 1/3 lebih kecil daripada X. X tu lebih kecil daripada 1/2. Mengikut gambar rajah yang diberi. Okey. Seterusnya. Boleh print screen. Okey, good. Okey, ada soalan? Okey, tak ada. Kita bergerak ke soalan nombor 9. Ya sayang? Nak tanya? Yang tadi tu kan masa yang tanda tu dia masa kita selesaikan persamaan dia berubah lah. Dia tak berubah kan?
Tanda yang mana sayang? Barisan yang keempat ni ke? Ah. Yang ini ke? Mariam ke tadi? Ya cikgu. Saya tak dengar Mariam cakap. Tanda ni maksud Mariam, macam mana nak tahu bawah ke atas macam tu? Bukan, maksud dia tanda kata samaan Macam tu ke? berubah ke tak berubah? Tak dengar lah Mariam. Okey. Kita agak-agak ya. Cikgu Dalina rasa apa yang Mariam nak tanya tadi? Mariam dia tanya simbol ketaksamaan tu berubah ke tak berubah sebenarnya nanti dia kata buat. Dengar tak Nurul? Nurul dengar tak? Okey, dia putus-putus suara tu. Suara Nurul dengar okey ke? Dulu dengar okey. Ya. Okey. Ataupun Mariam tarik Mariam apa? Mariam cakap sebab suara tu dia macam putus. Suara tu putus. Jadi macam apa benda tak dapat nak tangkap apa Mariam cakap. Okey. Nurul dengar tak clear suara saya? Sekarang dengar clear. Tadi dia putus-putus. Okey, Mariam tanya simbol ketaksamaan tu berubah ke tak? Okey, simbol ketaksamaan tu dia tidak berubah. Okey, kalau kita punya A tu memang dah positif, dia tak berubah. Ya. Kalau Yang tadi tu Mariam, soalan Lorek macam ni juga, tapi P kan, P kita tu negatif, betul tak? Sebab P kita negatif tadi kan, P X square kot. dekat sini, betul tak? Negatif P. Bila negatif, kita kena tukar simbol ketaksamaan dia. Ni. Ini sebab P dia negatif. Negatif 4. Sebab A kita ni negatif. Yes. Bila kita nak positifkan A, sebab itulah tanda berubah. Okey. Lepas tu Mariam tengok soalan yang kita buat baru-baru ni, A kita memang dah positif. Bila memang dah positif, simbol ketaksamaan kekal seperti itu. Tak berubah. Ya. Ni Mariam dapat tak? Okey dah Mariam? Okey ke? Cikgu, Ya. macam kalau tulis persamaan yang X lebih kecil daripada 1/2 tu 1/1 boleh tak cikgu? Macam saya tak letak X tengah-tengah. Oh, itu salah. Itu salah. Sebab okey bagus soalan tu. Sebab contoh macam ni jawapan akan ada dua kalau kita lorek dua tempat. Ni ada dua jawapan. Satu jawapan A, satu jawapan B. Okey? Betul. Kalaulah macam ni, bentuk jawapan dia mestilah A Asing. apa dia mesti kena sama, melekat macam ni. Okey. Okey cikgu, terima Okey, kasih. sampai ke? Okey, sama-sama. Okey, kita tengok ke soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Okey, kita highlight apa yang dia mahu. Cari julat K jika graf fungsi berikut. Okey, menyilang pada paksi pada dua titik yang berlainan. Bersilang pada dua titik. Tolong bagi tahu saya, apakah formula bersilang pada dua titik? Lebih besar. Lebih besar daripada kosong. Okey, bagus. Tengok. Saya right kan dia? Saya right pula. Saya line kan? Oh, dua titik yang berlainan. Oh, maksudnya macam ni lah. Oh, dua titik. Bila dua titik maksudnya B kuasa 2 tolak 4. A, C more than 0. Ingat itu kita punya formula. Jadi, kita fokus kepada persamaan. Adakah tersusun mengikut A, B dan C? Oh, tersusun. Okey, bila tersusun, terus keluarkan A. Kita apa dia? 2. B kita adalah negatif 4. C kita adalah 1 tambah K. Terus masukkan dalam persamaan tadi. B kuasa 2 tolak 4 AC more than 0. Jadi negatif 4 kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, kat sini kamu tengok, perhatikan sebab itulah kita selalu untuk teknik. Untuk program Segar Bayu ni, kita bincang macam ni bukan sekadar bintang juga kita berbincang juga teknik macam mana cara nak menjawab, teknik macam mana nak keluarkan maklumat dan teknik macam mana nak masukkan nilai di dalam formula. Jadi bila saya masukkan nilai, tengok saya masukkan kat dalam bracket. Okey, kalau kamu tak masuk dalam bracket takut kamu tersilap. Jadi kat sini kita expand lah, berhati-hati. Kat sini kita akan dapat tolak 8K lebih besar daripada kosong. Okay, kita ringkaskan. Kat sini kita akan dapat 8 negatif 8K.
Okay, kita nak cari K sebenarnya. Jadi nombor pergi sana negatif 8. Di sini kena berhati-hati kerana kita nak memisahkan nombor yang bernegatif ke kanan. Ni ada tanda ketaksamaan Okay, bila kita nak memisahkan dia, apa yang berlaku pada lebih besar? Siapa nak tolong saya? Apa yang berlaku pada lebih besar? Jadi lebih kecil. Akan jadi apa? Terbalik. Okey, bagus. Jadi lebih kecil. Terbalik. Bagus. Terima kasih. Jadi K lebih kecil daripada 1. Okey, ini jawapan kita. Good. Okey, siapa nak print screen boleh print screen. Okey. Okey. Jadi kita terus Ibu. bergerak ke soalan yang ya sayang. Macam mana nak tahu simbol tu akan berubah ke tak? Saya confused lah. Okey. Okey, kita dia dah print screen saya bagi contoh saya padam dulu ni. Okey, macam mana nak tahu dia berubah ataupun tidak? Contohlah negatif 4K more than 8. Contohnya, ini contoh 1. Okey, contoh 2, 4K lebih besar daripada 8. Okey, kamu tengok perbezaannya di sini adalah ini nombornya negatif, tapi ini positif. Okey, apabila kita nak cari K, okey, kalau nombor dengan K tu negatif, bila kita nak hilangkan dia, nak ceraikan dia, okey, kita ceraikan dia 8, negatif 4, macam ni. Tapi kena berubah. Macam tu. Ingat, kenalah berubah. Okey. Jadi berubah begini. Okey. Jadi kita dapatlah K lebih kecil daripada negatif 2. Tetapi dekat sini okey, tidak perlu berubah sebab dia positif. Jadi dapatlah 2. Okey, jelas ke apa yang saya terangkan di sini? Jelas. Okey. Okey, boleh print screen siapa nak? Okey, thank you. Maknanya kalau perkali itu negatif, maknanya dia kena tukar simbol lah. Perkali itu negatif, tukar simbol. Kalau perkali dia positif, tak perlu tukar simbol. Okey, betul. Okey. Okey. Jadi kita siapa yang sentiasa berfikiran negatif, kita kena berubah. Betul tak adik Gerana? Alah gitu. Jadi sentiasalah positif supaya tak ada apa-apa yang berubah. Okey. Okey, jadi seterusnya, okey, siapa yang selalu yang negatif, fikir ADMAT ni susah, kenalah berubah. ADMAT tu tak susah pun, senang. Yang penting kamu suka. Okey. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Okey, soalan yang ke-10. Okey. Jadi di sini soalan ke-10 ni dia panjang sikit. Okey. Okey, diberi persamaan. Ini persamaan dia. Lepas tu okey, ini dia punya root. Okey. Cari nilai P dan Q. Okey, cari nilai P dan Q saya menggunakan SOPO. Okey, sebab dia ada root. Okey. Jadi kita keluarkan. Dekat sini kamu kena tahu kemahiran keluarkan SOPO, buat SOPO. Jadi yang pertama saya keluarkan persamaan dulu. Okey, daripada persamaan keluarkan SOPO. Jadi SO adalah negatif B per A. Macam tu. Jadi kita akan dapat Q per 5. Po pula, Po adalah C per A. Jadi P per 5. Okey. Jadi biarkan macam tu dulu. Okey. Bahagian yang kedua, saya buat pembahagian. Okey, ini yang pertama. Kita pergi yang kedua. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua pula kita buat SOPO. Buat SOPO daripada root yang diberi. Kalau kamu follow je working step saya ni, sedapnya pemeriksa nak tanda kamu punya soalan. Okey, jadi kita buat SOPO pula. Okey, SO adalah sum of root 65 tambah 1/5, kita akan dapat kat sini 7/5. Okey, Po adalah produk, kita darab 6/5, darab 1/5, kita akan dapat 6/25. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kaedah yang terakhir ataupun working step yang terakhir. Sini. Okey, dah keluarkan SOPO, dah buat SOPO, jadi kerja kita sekarang adalah okey, yang ketiga bandingkan. Bandingkan.
Okey, bandingkan apa? Kita kena bandingkan so. Dan kita kena bandingkan po. Okey. Jadi saya bandingkan so dahulu. So dengan so. Saya color dulu ya. Sekejap Sekarang so saya bandingkan dengan so. Okey, lepas itu saya bandingkan po dengan po. Okey, jadi seterusnya okey saya keluarkanlah so tadi. Q per 5 sama dengan 7 per 5. Jadi kesimpulannya Q berapa? 7. Bagus. Allah, saya pergi conteng. Q sama dengan 7. Okey, yang saya highlight ini. Q sama dengan 7. Q, Allah mak, mana kuning pula. Kejap ya. Okey, Q sama dengan 7. Okey, lepas tu kita nak cari P pula. Okey, jadi saya bandingkan po. P per 5 sama dengan 6 per 25. Jadi P sama dengan 6 per 25 darab 5. Berapa dapat? 6/5. Okey, bagus. 6 per 5. Jadi kamu berjaya mendapat dua-dua jawapan. Okey, ada sebarang soalan di sini? Boleh print screen? Siapa nak print screen? Cikgu. Ya sayang. Cikgu. Ya. Saya ingatkan yang dia cakap tu so tu 6/5, po tu 1/5 dia dah bagi. Salah. Ya Allah, betul lah. Give the sum of root and the product of root. Ya Allah, betul lah korang ni. Cikgu saya buat macam tu. Saya dah padam saya kan salah. Ya Saya macam Allah. tak jalan kerja. Kamu memberi saya ajaran sesat sehingga ke akhirnya. Berapa minit dah ni? Saya pun tak perasan. Ya Allah, kamu bagusnya. Jadi di sini kesimpulannya. Okey, bagus. Kamu ni lain kali cakap lah. Hari ni saya dah meleret sampai ke London dah. Tak dapat nak patah balik. Okey. Okey, siapa yang cakap tadi saya tak perasan. Terima kasih banyak-banyak. Oh, bagus. Alhamdulillah ada yang peka di sini. Jadi, okey. Kejap. Padam. Okey, jadi di sini terima kasih kamu perasan kesilapan di sini. Dia memang ada bagi sum of root and product. Maksudnya kat sini so adalah 6/5. Po adalah 1/5. Terus kita bandingkan. Okey, terus kita bandingkan di mana so adalah Q per 5 sama dengan 6/5. Ini adalah so. Jadi kita akan dapat Q sama dengan 6. Baru betul. Kita bandingkan po pula. Okey, barulah senang. P per 5 sama dengan 1/5. Jadi kita akan dapat P sama dengan 1. Selesai. Okey. Tahniah kepada siapa yang perasan kesilapan yang telah berlaku. Okey. Ada sebarang soalan? Tak ada? Okey, Cikgu Lina. Kita dah habis ni Cikgu Lina. Rasanya kita nak bagi apa lepas ni? Okey, Cikgu Dalina akan bagi link kehadiran sekarang di ruangan chat. Okey. Jadi, bolehlah kamu isi kehadiran kamu bersama dengan refleksi. Refleksi tu janganlah cukup sekadar bagi ni je. Apa-apa perkataan lah. Okey. Ada tu yang tulis, saya pun tak tahu nak cakap apa. Itu yang dia tulis kat refleksi. Jangan begitu. Okey? Refleksi ni ataupun nak cakap penambahbaikan ke apa-apa yang kamu ada idea nak ubah ke tadi program bagi lebih havoc gitu. Okey, bagi je pendapat. Okey. Okey, sekiranya kamu dah isi kehadiran, okey, itulah penutup kita punya perbincangan Segar Bayu untuk minggu yang keempat. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, Cikgu Dalina. Okey. Mereka sedang mengisi kehadiran tu. Okey, bye-bye. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, Go. Sama-sama.